Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan matematik tahun 1. Dan hari ini kita akan belajar berkenaan kenali bentuk 3D ataupun 3 dimensi. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid, tapak segi empat sama, silinder dan sfera. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan ciri-ciri bagi bentuk 3D. Jadi pada hari ini kita akan belajar berkenaan kenali bentuk 3D. Murid boleh merujuk buku teks muka surat 64 dan muka surat 65. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran berkenaan kenali bentuk 3D, jom kita imbas kembali pembelajaran yang lepas berkenaan menamakan bentuk 3D ataupun 3 dimensi. Bentuk yang pertama, ini namanya ialah kubus. Antara objek yang berbentuk kubus ialah cube, hadiah, dadu dan ice cube. Yang kedua ialah kuboid. Ini namanya kuboid. Bentuknya seakan-akan kubus, tetapi kalau murid lihat panjangnya, lebarnya, tingginya ada perbezaan dengan kubus. Antara objek yang sama padan dengan kuboid iaitu almari, kotak tisu dan sebagainya. Seterusnya kita lihat kepada bentuk 3D ini iaitu namanya ialah kon. Jadi kita lihat antara objek yang sama padan dengan kon iaitu kon aiskrim, kon untuk topi untuk hari jadi ataupun kon skittles. Jadi banyak objek-objek yang sebenarnya bentuknya kon. Seterusnya kita lihat kepada bentuk 3D yang seterusnya iaitu namanya ialah silinder. Jadi antara objek yang sama padan dengan bentuk silinder iaitu gelas, lampu ataupun mentol, tin, tabung dan sebagainya. Banyak lagi bentuk yang macam bentuk silinder. Seterusnya, bentuk ini kita tahu bentuk ini macam bola. Tetapi apa nama bentuk 3D ini? Nama bentuk 3D ini ialah sfera. Jadi, apa objek yang bentuk sfera? Antara objek yang bentuknya sfera iaitu bola. Tak kisah bola apa, okey, asalkan ia boleh bergolek. Kecuali bukan bola rugby lah. Okey, yang seterusnya guli. Seterusnya globe. Bentuk 3D yang seterusnya ialah piramid. Antara objek yang bentuknya sama padan dengan bentuk 3D iaitu bumbung kemah, bungkusan nasi lemak, kemah, binaan piramid dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita akan belajar berkenaan ciri-ciri bentuk 3D. Sekarang kita lihat kepada bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama ialah kubus. Kubus mempunyai permukaan rata, bucu dan sisi lurus. Kalau murid perhatikan, bahagian ini ialah permukaan rata. Bahagian yang tajam ini pada setiap bahagian ini, kalau kita lihat, ini kita panggil sebagai bucu. Bahagian yang mana antara bucu, ini kita panggil sebagai sisi lurus.
Persoalannya sekarang, berapa permukaan rata, berapa bucu dan berapa sisi lurus untuk bentuk kubus? Sekarang kita kira berapa permukaan untuk bentuk kubus. 1, 2, 3, 4. 4 ni di tapaknya. Okey, 5 di permukaan rata di sebelah dan 6 di permukaan rata di belakang. Jadi nanti murid ambil satu dadu, murid lihat berapa permukaan rata untuk dadu. Jadi dadu itu ialah bentuk kubus. Jadi kita boleh tahu permukaan rata untuk kubus ialah 6 permukaan rata. Sekarang kita lihat kepada bucu. Jom kita kira bilangan bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ingat murid-murid, yang bahagian tajam itu kita panggil sebagai bucu. Jadi 8 bucu untuk bentuk kubus. Sekarang kita akan kira bilangan sisi lurus. 1, 2, 3 sisi lurus di belakang, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sisi lurus ini ialah sisi antara bucu dengan bucu. Jadi kita boleh lihat ada 12 sisi lurus. Jadi kubus mempunyai 6 permukaan rata, 8 bucu dan 12 sisi lurus. Sekarang kita lihat kepada bentuk yang seterusnya. Bentuk ini ialah kuboid. Kuboid mempunyai permukaan rata, bucu dan sisi lurus. Persoalannya, berapakah permukaan rata, berapakah bucu dan berapakah sisi lurus untuk bentuk kuboid? Jom kita kira berapa permukaan rata untuk bentuk kuboid. 1, 2, 3, 4 permukaan rata di sebelah, 5 permukaan rata di bawah, 6 permukaan rata di belakang. Jadi ada 6 permukaan rata untuk kuboid. Sekarang kita akan kira berapa bucu untuk kuboid. Ingat, bucu ialah bahagian yang tajam di bahagian setiap bahagian bentuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat, ada bahagian bucu di belakang. Jadi ada 8 bucu untuk bentuk kuboid. Seterusnya ialah bilangan sisi lurus untuk kuboid. Jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi untuk 10, 11, 12 ialah bahagian belakang. Jadi nanti murid ambil kotak tisu ataupun bentuk objek yang berbentuk kuboid, murid kira berapa bucu, berapa permukaan rata dan berapa sisi lurus. Jadi kuboid mempunyai 12 sisi lurus. Jadi cikgu bagi tahu semula, kuboid mempunyai 6 permukaan rata, 8 bucu dan 12 sisi lurus. Sekarang kita lihat kepada bentuk yang seterusnya, iaitu kon. Kon mempunyai bucu, permukaan melengkung dan permukaan rata. Jadi persoalannya, berapakah bucu dan berapakah permukaan melengkung dan permukaan rata? Jadi jom kita kira. Sekarang kita kira berapa permukaan rata. 1. Okey, ada 1 sahaja permukaan rata untuk kon. Sekarang kita lihat kepada permukaan melengkung.
Berapa permukaan melengkung untuk bentuk kon? 1. Okey, kalau murid perhatikan, permukaan melengkung untuk kon, okey, walaupun dia besar tetapi kita anggapnya sebagai 1. Okey, dia melengkung dan berjumpa kembali kepada pusatnya. Jadi, permukaan melengkung kita kira sebagai 1. Seterusnya ialah bucu. Berapa bucu untuk bentuk kon? Jom kita kira. 1. Okey, dah tak ada dah bahagian yang kita boleh lihat ada tajam. Jadi, ada satu sahaja bucu untuk kon. Jadi kon mempunyai satu permukaan rata, satu bucu dan satu permukaan melengkung. Sekarang kita lihat kepada bentuk yang seterusnya, iaitu silinder. Silinder mempunyai permukaan rata dan permukaan melengkung. Jadi persoalannya berapa permukaan rata dan berapa permukaan melengkung. Jom kita kira. Permukaan rata 1, 2. Okey, yang 2 ni ialah tapak yang di bawah Jadi ada 2 permukaan rata untuk silinder. Sekarang kita kira pula permukaan melengkung. 1. Okey, ada satu sahaja permukaan melengkung. Sama macam kon, walaupun dia besar, okey, tetapi permukaan melengkung ni, okey, dia bermula daripada tengah, okey, dia melengkung dan dia berjumpa kembali. Jadi ada satu sahaja permukaan melengkung untuk silinder. Jadi silinder mempunyai 2 permukaan rata dan 1 permukaan melengkung. Sekarang kita lihat pula kepada bentuk yang seterusnya, iaitu sfera. Sfera mempunyai permukaan melengkung sahaja. Jadi berapa permukaan melengkung? Jom kita kira. Permukaan melengkung untuk sfera ialah 1 sahaja. Okey, dia bermula daripada titik sini. Okey, dia melengkung dan berjumpa kembali kepada titiknya. Jadi, sfera mempunyai 1 permukaan melengkung dan tidak mempunyai permukaan rata dan tidak mempunyai bucu dan sisi lurus. Jadi, sfera mempunyai 1 permukaan melengkung sahaja. Sekarang kita lihat pula kepada bentuk yang seterusnya, iaitu piramid. Jadi kalau kita lihat bentuk piramid, piramid mempunyai bucu, sisi dan permukaan rata. Jadi jom kira berapa bucu, berapa sisi lurus dan berapa permukaan rata. Jom kita kira permukaan rata. 1 yang di depan, 2, 3 permukaan rata di belakang, 4 permukaan rata di tepi dan 5 permukaan rata di bawah kita tak nampak. Jadi ada 5 permukaan rata untuk piramid. Sekarang kita kira pula berapa bilangan bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 bucu untuk bentuk piramid. Sekarang kita kira pula berapa sisi lurus. 1, 2, 3, 4 sisi lurus di belakang, 5, 6, 7 sisi lurus di belakang, 8 sisi lurus di belakang. Kita tak nampak Jadi ada 8 sisi lurus. Jadi piramid mempunyai 5 permukaan rata, 5 bucu dan 8 sisi lurus. Jadi ini ialah latihan matematik pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 68 dan 69. Jadi kalau murid nak cuba buat sendiri, murid boleh buat sendiri dan semak pada jawapan yang cikgu telah berikan nanti dalam video ini. Ataupun murid nak buat bersama-sama cikgu, jom kita selesaikan bersama-sama. Sekarang kita lihat kepada latihan buku aktiviti muka surat 68. Untuk buku aktiviti muka surat 68, arahannya kita labelkan dengan perkataan yang diberikan. Jadi ada 6 bentuk yang kita dah belajar tadi. Kita perlu tulis
sisi lurus, bucu, permukaan melengkung dan permukaan rata. Jadi untuk sisi lurus ialah bahagian antara bucu dengan bucu. Okey, garisan antara bucu dengan bucu. Bucu pula ialah bahagian yang kita lihat ada yang tajam. Macam tajam ni, permukaan melengkung ialah permukaan yang kita lihat dia macam melengkung, macam bentuk bola. Okey, dia melengkung. Permukaan rata ialah permukaan yang kalau kita letak di atas tanah, okey, dia tidak bergerak. Sebab apa? Sebab dia mempunyai permukaan yang rata. Jadi jom kita selesaikan. Sekarang kita lihat kepada bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama ialah kubus. Jadi jom kita lihat dan kita senaraikan, kita labelkan bahagian-bahagian untuk kubus ini. Sekarang kita lihat kepada bahagian yang pertama. Okey, apakah bahagian ini? Ini ialah permukaan apa? Permukaan rata. Okey, sebab apa rata? Sebab kalau kita sentuh, dia memang rata permukaan tersebut. Jadi dia bukan permukaan melengkung. Kalau permukaan melengkung, kalau kita sentuh, okey, dia akan berputar macam bola, ataupun kalau kita pegang gelas, okey, dia ada bahagian berputar macam tu. Jadi permukaan rata jawapannya. Permukaan rata. Okey, seterusnya kita lihat kepada bahagian yang kedua. Okey, antara bucu dengan bucu ada satu garisan. Okey, ini apa? Ini ialah sisi lurus. Ingat, bahagian yang di antara bucu dengan bucu kita panggil sebagai sisi lurus. Jangan lihat kepada tulisan cikgu sebab cikgu guna pen yang cikgu tak biasa. Jadi nanti awak tiru ni ejaan dia, sisi lurus, permukaan rata. Okey, seterusnya kita lihat kepada bahagian yang seterusnya. Okey, ini ialah bahagian yang kita lihat ialah bahagian yang tajam pada bentuk tersebut. Kalau kita lihat kepada kotak dadu ke, kita ada satu bahagian yang di antara tu ada beberapa bahagian yang tajam lah. Okey, itu kita panggil sebagai bucu. Okey, kita tulis ini ialah bucu. Okey, jom kita lihat kepada bentuk yang seterusnya. Ini kita panggil sebagai kuboid. Okey, ini kita panggil sebagai kuboid. Cikgu tulis kuboid. Okey, jadi kuboid juga mempunyai beberapa ciri. Okey, yang pertama, okey, ini ialah permukaan rata. Okey, permukaan rata. Jadi kalau murid tidak percaya, murid ambil kotak tisu, murid letak setiap bahagian. Yang bahagian yang kita boleh letak dan dia tidak bergerak, itu ialah permukaan rata. Okey, seterusnya, bahagian yang seterusnya, okey, ini apa yang ditunjukkan ini? Ini ialah bucu. Okey, jadi kalau murid lihat daripada contohan kotak tisu lah. Okey, murid lihat dekat kotak tisu tu ada beberapa bahagian yang tajam lah. Itu kita panggil sebagai bucu. Okey, seterusnya, okey, kita lihat kepada bahagian yang seterusnya. Bahagian di antara bucu dengan bucu, ini kita panggil sebagai sisi lurus. Seterusnya kita lihat kepada bentuk yang ketiga. Ini ialah bentuk yang kita namakan sebagai piramid. Okey, jadi kita lihat piramid mempunyai ciri-cirinya, iaitu mempunyai bucu, sisi lurus dan permukaan rata. Jom kita lihat dan labelkan. Okey, yang pertama. Okey, ini ialah bahagian apa? Ini ialah bucu. Okey, seterusnya, antara bucu dengan bucu kita panggil sebagai sisi lurus. Seterusnya, okey, bahagian yang ditunjukkan, okey, ini ialah bahagian apa? Permukaan rata. Okey, ini ialah bahagian permukaan rata. Seterusnya kita lihat kepada bentuk yang seterusnya. Bentuk ini kita panggil sebagai silinder. Jadi untuk bentuk silinder, dia mempunyai permukaan rata dan permukaan melengkung. Jadi kalau kita lihat, okey,
permukaan rata ialah bahagian yang rata. Okey, manakala permukaan melengkung ialah bahagian yang melengkung. Kalau kita cuba letak objek yang mempunyai permukaan melengkung di atas lantai, contohnya dia akan bergolek. Cuba murid letak gelas bukan di bahagian rata tetapi bahagian melengkung. Sudah tentu dia akan bergolek, sama ada dia bergolek laju ataupun perlahan lah. Okey, jadi jom kita lihat. Okey, ini yang pertama, ini ialah bahagian permukaan apa? Permukaan rata. Okey, jadi kalau kita cuba letak gelas atas permukaan rata, sudah tentu dianya tidak bergerak. Okey, jadi kita lihat pula kepada bahagian yang seterusnya. Ini ialah bahagian apa? Ini ialah bahagian permukaan melengkung. Okey, untuk bahagian permukaan melengkung ni, okey, kalau kita cuba letak, dia memang akan bergolek. Seterusnya kita lihat kepada bentuk yang seterusnya. Bentuk ini kita namakan sebagai kon. Jadi kon mempunyai bucu, permukaan melengkung dan permukaan rata. Jadi jom kita labelkan. Okey, yang pertama, okey, yang ditunjukkan ini bahagian permukaan melengkung. Okey, ini bahagian permukaan melengkung. Okey, jadi kalau murid rasa murid nak cuba, okey, nanti murid belikan satu topi hari jadi, murid cuba letakkan di bahagian permukaan melengkung. Sudah tentu topi itu akan bergolek. Sebab apa? Sebab dia berada di atas permukaan melengkung. Jadi untuk kon juga dia ada bahagian permukaan rata, okey, iaitu di bawah ini. Jadi kalau kita cuba letakkan topi hari jadi tu di atas permukaan rata, dia akan duduk kat situ sahaja sebab dia rata. Okey, dan yang ketiga, bahagian yang ketiga ini kita panggil sebagai apa? Yang bahagian tajam ini. Ini ialah bucu. Okey, seterusnya kita lihat kepada bentuk yang terakhir, iaitu bentuk sfera. Okey, bentuk sfera dia ada satu permukaan sahaja. Okey, iaitu permukaan melengkung. Okey, dia tidak mempunyai permukaan rata lah. Itulah sfera ni, macam objek dia iaitu bola. Kalau kita cuba golekkan, memang dia akan golek je sebab dia mempunyai permukaan melengkung. Jadi sekarang kita lihat pula kepada latihan buku aktiviti muka surat 69. Okey, tadi kita dah belajar okey, berapa permukaan rata, berapa sisi, berapa bucu. Jadi jom kita cuba selesaikan. Untuk bentuk yang pertama, bentuk ini kita panggil sebagai kuboid. Okey, kuboid. Jadi kita lihat kuboid ni ada sisi, ada permukaan rata, ada bucu. Jadi jom kita lengkapkan. Okey, ada berapa sisi dan permukaan rata. Okey, jadi kita tulis nama kuboid kat sini. Kuboid ada berapa sisi? Jadi jom kita kira. Okey, dekat kuboid ni dia ada sisi dekat belakang Jadi nanti murid cuba kira dengan objek yang betul. Contohnya kotak tisu lah. Okey, jadi jom kita kira sisi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kuboid ada 12 sisi dan berapa permukaan rata. Jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5 di belakang dan 6 di bawah. Jadi ada 6 permukaan rata. Seterusnya kita lihat kepada bentuk yang seterusnya, iaitu bentuk kon. Ini ialah bentuk kon. Jadi kon ini ada bucu, ada permukaan melengkung, ada permukaan rata. Jadi kalau kita lihat kon ini mempunyai permukaan rata sebab walaupun dia tak nampak, kita nampak sebenarnya kita boleh bayangkan ada satu permukaan rata di bawah ni. Jadi jom kita kira. Okey, jadi kita tulis kon ada berapa permukaan melengkung? Okey, dia ada satu permukaan melengkung. Okey, satu sahaja walaupun besar, tetapi kita kira sebagai satu sahaja. Dan berapa bucu? Okey, ada satu bucu sahaja. Okey, jadi dan satu bucu. Jadi kita baca balik.
sukun, ada satu permukaan melengkung dan satu bucu. Seterusnya kita lihat kepada bentuk yang seterusnya, iaitu silinder. Jadi silinder ni ada permukaan rata dan permukaan melengkung. Jadi di bawah ni ialah permukaan rata. Okey, kita tak nampak garisan dia, tapi kita boleh tahu dia ada permukaan rata di bawahnya. Jadi kita selesaikan. Okey, silinder ada berapa permukaan melengkung? Okey, ada satu sahaja, iaitu di tengah ni. Okey, dan dia berpusing dia berpusing sampai sini. Itu ialah permukaan melengkung dia. Ada satu permukaan melengkung dan berapa permukaan ratanya? Satu, dua. Ada dua permukaan rata. Okey, kita selesai pula kepada bentuk yang seterusnya, iaitu bentuk sfera. Jadi sfera ni dia ada satu sahaja permukaan melengkung. Okey, dan melengkung dia bergolek je. Okey, jadi sfera ini ada satu permukaan melengkung sahaja. Sekarang kita lihat pula kepada bentuk yang seterusnya. Bentuk ini kita tahu bentuk ini namanya ialah kubus. Jadi kubus mempunyai permukaan rata, ada sisi, ada bucu. Jadi cikgu tulis dulu garisan dia. Okey, ni sisi di bahagian belakang lah. Okey, yang kita tak nampak. Okey, jadi kita selesaikan. Okey, ini kubus. Ada berapa sisi dan berapa bucu? Okey, jom kita kira berapa sisi untuk kubus. Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 sisi. Okey, untuk 11, 12 dengan 10 ini ialah bahagian belakang. Okey, dan berapa bucu? Jom kita kira berapa bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kubus mempunyai 8 bucu. Semua permukaan rata sama apa? Semua permukaan rata sama saiz, sama besar. Jadi antara dua jawapan ni murid boleh gunakan lah. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada bentuk yang seterusnya, iaitu bentuk piramid. Okey, untuk bentuk piramid dia ada sisi, dia ada permukaan rata dan ada bucu. Jadi kita selesaikan. Okey, piramid. Okey, kat sini piramid. Piramid ada berapa sisi? Jadi jom kita kira berapa sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi piramid ada 8 sisi dan berapa permukaan rata? Jadi jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk 3 dengan 4 dan 5 ni ialah bahagian yang kita tak nampak lah, ialah bahagian belakang. Jadi piramid ada 8 sisi dan 5 permukaan rata. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.